Assalamualaikum semua. Okay, sebelum kita start, awak semua boleh standby air kosong ataupun duduk air kat sebelah awak. Ketika awak dah rasa, awak boleh ambil terus. Okay? Alright. Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas kita, okay, saja izinkan saya nak pergi toilet juga. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, awak baca dulu doa mula belajar. Bismillah. Apa tu? Doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban syamsa qamara ra'aitu Amin. Amin. Okey, insyaAllah hari ini awak akan belajar berkaitan celik wang. Kalau sebelum ni awak dah belajar 4 operasi iaitu operasi tambah, operasi tolak wang, operasi darab wang dan juga operasi bahagi wang. Dan untuk hari ini awak akan belajar berkaitan celik wang. Okey, awak boleh buka buku teks matematik jilid 2 muka surat 31. Okey. Okey, maafkan Ustazah, muka surat 33 tau. Ustazah tersilap tulis muka surat 33. Dah buka nah? Muka surat 33. Dah naik tak? Surat 33. Okey, awak semua boleh dengar suara Ustazah dengan jelas ke? Boleh. Okey. Kita lihat pada contoh yang pertama. Okay, awak lihat dekat sini, dia kata apa? Zarif menang hadiah RM300. Zarif menang hadiah RM300. Maksudnya Zarif ni dia ada masuk satu pertandingan. Kemudian dia menang. Dia menang dalam pertandingan tu dan hadiah yang Zarif peroleh adalah dalam bentuk wang yang mana wang tersebut bernilai RM300. Okey, jadi awak dapat lihat tak? Dalam belajar ini ada gambar seorang guru perempuan dan juga seorang murid lelaki. Okey, kemudian guru perempuan ni dia kata apa? Dia kata tahniah. Dia kata tahniah dekat pada siapa? Pada Zarif. Sebab kenapa? Sebab Zarif dia menang. Alright, dia menang dan awak lihat ada cek kat satu-satu cek yang mana nilai cek tersebut ada RM300. Kemudian Zarif tu dia kata apa? Terima kasih Puan. Dia kata terima kasih Puan. Okey. Alright. Okey, seterusnya awak lihat. Okey, kemudian apa yang Zarif buat setelah dia dapat wang yang bernilai RM300? Okey, awak lihat pada gambar yang sebelah ni. Okey, lihat dalam belajar ni ada Zarif dengan ayahnya. Kemudian Zarif kata, saya nak simpan RM200. Saya nak simpan RM200.
ringgit ayah. Kemudian ayahnya kata, bagus Zarif. Okey. Zarif rancang untuk, dia rancang, dia kata dia nak simpan kan RM200. Okey, sekarang ni awak lihat, Zarif dia dapat hadiah RM300. Kemudian dia nak menyimpan RM200. Alright. Jadi Zarif rancang wang untuk disimpan dan dibelanjakan. Awak dapat lihat di sini. Ada wang, okey, RM300. Tolak dengan RM200. Tinggal berapa? Tinggal RM100. Jadi RM100 tu Zarif dia nak belanjakan, manakala yang RM200 ni Zarif dia nak simpan. Part ni dia kata apa? Zarif rancang wang untuk disimpan dan dibelanjakan. Okey. Awak lihat di sini. Okey. Hadiah wang bernilai RM300. Hadiah wang bernilai RM300. Kemudian Zarif kata tadi, daripada ayah dia nak simpan RM200. Jadi di sini nampak? Zarif simpan di bank RM200. Daripada RM300 tadi, Zarif dia simpan RM200 untuk dimasukkan ke dalam bank. Kemudian tinggal berapa? Tinggal RM100. Tinggal RM100. Daripada RM100 itu, Zarif dia pecahkan. Awak dapat lihat di sini. Dia beli apa ni kelas? Okey, yang pertama dia beli buku. Yang mana buku tersebut RM50. Tadi Zarif RM200 dah simpan dalam bank. Kemudian tinggal lagi RM100. Okey, daripada RM100 ni Zarif dia beli buku yang mana buku tersebut nilainya RM50. Tinggal berapa? Okey, 100 tolak RM50 tinggal RM50. Alright. Okay, daripada RM50 tu dia bahagikan. RM50. Okey. RM10 Zarif dia derma kepada anak yatim. Dan lagi RM40 baki. Tadi kan dah RM100 tolak RM50. Nampak? Dia dah beli buku tinggal RM50. Kemudian tinggal lagi RM50. Kemudian daripada RM50 tu Zarif dia derma kepada anak yatim yang mana nilainya RM10. Jadi tinggal RM40. Lagi RM40 tu Zarif dia buat apa? Dia beli permainan RM40. Jadi awak dapat lihat di sini. Zarif daripada RM300 ni RM100. Nampak RM100. Zarif beli buku, derma anak yatim dan juga beli permainan. Dan lagi RM200 tu Zarif simpan dekat dalam bank. Okey. Jadi awak dapat lihat di sini. Lihat RM50 tambah RM10 RM60. RM60 tambah RM40 RM100. Nak mudah, RM40 tambah RM10 RM50. RM10 tambah RM50 RM100. Okey, sekarang dia tanya. Adakah Zarif bijak mengurus wangnya? Dia tanya, adakah Zarif ni bijak mengurus wangnya? Okey, awak rasa Zarif ni bijak tak uruskan wangnya? Siapa tahu? Awak rasa bijak tak? Bijak. Bijak. Okey, kenapa bijak? Mengapa? Mengapa Zarif ni bijak mengurus wang dia? Sebab dia Sebab dia pandai bagi-bagikan duit. pandai. Umar dia tu. Aish. Aish. Pandailah Aish ni. Betul sangat jawapan Aish tu. Sebab Zarif ni dia bijak. Kenapa bijak? Sebab daripada RM300 ni dia simpan. Dia RM200. Dia dah simpan awal-awal lah dekat dalam bank. Jadi tinggal lagi 100 tu dia belanjakan. Dia bahagikan. Okey, daripada 100 ni dia boleh buat banyak benda. Antaranya beli buku. Kemudian derma anak yatim. Bila derma anak yatim kita bersedekah. Banyak tak pahala kalau kita bersedekah?
Banyak. Banyak kan? Okay, kemudian Zarif ni Banyak. awak dapat lihat dia juga seorang masih kanak-kanak lagi. Jadi dia ada hasrat untuk beli permainan. Awak dapat lihat di sini. Nampak tak duit yang RM100 tadi tu dia bahagikan banyak benda yang dia boleh buat. Dia hadkan kalau beli permainan dia anggarkan RM40. Dalam masa sama dia seorang murid juga dan dia seorang murid yang memerlukan buku untuk belajar. Jadi dia belikan buku. Dapat dia beli buku RM50 kan? Selebihnya dia gunakan untuk derma anak yatim. Okey. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Okey, awak lihat di sini terokaria. Kalau awak lihat dalam buku teks awak dekat bahagian bawah sekali tu ada perkataan terokaria. Okey, dia kata apa? Okey, dia kata kamu, maksudnya awak semua dapat duit raya. Dapat duit raya RM200. Kalau kita raya, kita dapat banyak tak kita dapat duit? Banyak kan? Cuma ada COVID. Susah sikit nak jumpa saudara mara. Kalau sebelum COVID, sebelum COVID ni, awak akan, waalaikumsalam. Okey. Sebelum COVID tu awak akan dapat duit raya yang banyak daripada saudara mara. Awak menziarahi rumah makcik, pakcik, kemudian dapat duit raya. Okey, dia kata kamu dapat duit raya RM200. Okey, dia cakap catat wang. Dia mahu awak catat wang yang kamu simpan dan belanja. Kalau perasan dekat sini ada perkataan apa? Perkataan simpan dan belanja. Simpan dan belanja. Awak lihat tadi Zarif, dia rancang wang untuk apa? Simpan dan belanja. Rancang wang untuk disimpan dan belanja. Maksudnya ada, bila awak dapat duit, ada dua perkara yang awak perlu fikir iaitu simpan dan belanja. Penting tak untuk kita menyimpan wang ni? Penting tak? Sebab untuk masa depan kita, untuk masa depan awak, bila awak menyimpan wang, awak boleh fikir, okey, masa depan awak nak buat apa? Bila awak nak, ataupun bila awak ada kecemasan, awak boleh gunakan wang yang awak simpan itu untuk dibelanjakan. Janganlah kalau awak dapat wang, contoh awak dapat wang RM300, awak habiskan wang RM300 tu. Jadi awak tiada simpanan. Kalau simpan, tahun 1 awak pernah belajar untuk simpan duit ni. Kita boleh simpan kat mana? Kita boleh simpan dekat bank. Okey, dan awak pun boleh simpan dalam tabung. Okey, kita awak terfikir, Ustazah kami ni budak lagi, macam mana kami nak dapat duit? Macam mana awak dapat duit? Awak pergi sekolah, parents awak ada bagi duit, betul? Untuk awak belanja ke. Daripada situ awak boleh simpan duit. Okey, hari raya awak dapat duit juga kan? Betul kan? Betul, dapat duit Pada hari raya. raya tu awak dapat duit raya, awak boleh simpan duit. Lagi apa? Awak rajin berniaga. Awak rajin ketik tin. Ini awak jual. Boleh juga daripada situ awak boleh simpan. Kadang-kadang awak balik kampung. Awak jumpa atuk dan nenek bagi awak duit. Daripada situ awak boleh menyimpan. Okay? Ada dua perkara penting yang awak perlu tahu dalam topik selit wang ni iaitu simpan dan belanja. Jadi Belanja. kita lihat di sini. Simpan dan belanja. Okey, Ustazah, tunjukkan kepada awak. Okey. Awak dapat duit raya RM200. Okey, perkara pertama yang awak perlu buat adalah simpan dulu. Awak perlu berfikir. Fikir dulu, bahagikan dulu daripada RM200 tu saya perlu simpan berapa. Perlu ada simpanan. Okey, contoh saya anggarkan awak daripada RM200 ni awak simpan di bank RM100. Awak simpan di bank RM100. Maksudnya awak dah ada simpanan dah dekat bank RM100. Okey, 200 tolak 100 tinggal berapa? 100. Pandai. Tinggal 100. Okey, sekarang ni awak kena fikir 100 ni nak buat apa?
Okey, saya bagi saya tunjukkan contoh daripada 100 tu apa yang awak boleh buat. Okey, awak boleh derma mangsa COVID RM40. Sekarang ni kita tahu kita pandemik COVID-19. Jadi awak boleh derma mangsa COVID. Ustazah, saya tak nak derma mangsa COVID lah. Orang sebelah rumah saya susah. Okey, boleh derma orang sebelah rumah awak. RM40. Ustazah, banyak sangat lah RM40. Saya sadar nak derma RM10. Boleh? Daripada RM40 ni awak nak derma RM10 pun boleh. Yang pasti awak ada plan. Awak boleh merancang. Okey, RM100 dah simpan, dah selamat dah dalam bank. Jadi dari 100 ni apa yang saya boleh buat? Daripada 100 tu awak boleh buat pelbagai benda, pelbagai perkara yang awak boleh lakukan. Manfaatkan RM100 itu dengan perkara yang berfaedah. Janganlah RM1 tu awak dapat RM1, saya pun nak beli mainan lah. Tiba-tiba awak nak beli mainan yang harganya RM150. Boleh tak? Awak ada RM200, RM100 dah simpan dalam bank. Kemudian di tangan awak ada RM100. Awak cadang awak nak beli mainan harga RM150. Cukup tak rasa-rasanya? Tidak cukup. Janganlah awak belanja melebihi wang yang ada di tangan awak. Di tangan ada RM100, tiba-tiba nak belanja. Kalau kita kena bagikan wang dengan bijak. Awak perlu beli barang ikut keperluan. Jika ada awak rasa nak beli mainan juga, boleh. Tapi tengoklah nilai wang yang ada di tangan awak itu awak perlu bahagikan dengan bijaksana. Okey? Jadi contoh yang saya berikan kepada awak, manakala kita pun sekarang tengah pandemik COVID. Okey, jadi awak boleh derma mangsa COVID RM40. Okey, jadi tadi ada RM100 kan kat tangan awak. 100 tolak RM40, tinggal berapa? Siapa tahu? 100 tolak RM40 tinggal? 60. Andai, tinggal RM60. Okey, daripada RM60 ni awak boleh buat apa? Okay, Ustazah tunjuk contoh beli buku. RM60 Ustazah. Sekarang saya dah derma RM40. Okey, bagus sangat. Okey, awak derma banyak ni. RM40 ni banyak awak derma kat masa COVID. InsyaAllah akan dapat pulangan yang lebih banyak. Kalau kita rajin bersedekah, kita akan dapat pulangan yang lebih banyak. Kadang-kadang pulangan itu Allah hadirkan dalam bentuk wang ringgit. Kadang-kadang Allah hadirkan pulangan tersebut rezeki dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk awak belajar makin dipermudahkan. Rezeki itu datang dalam pelbagai bentuk. Okay, jadi tadi daripada RM60. Siapa tu? Saya ada RM600. Saya derma pada Palestin. Bagus. Siapa tu? Risaudin. Saya ada RM600. Saya derma Palestin RM100. Bagus. Kemudian saya ada simpan 700 sen. 700 sen bersamaan RM7. Okey, awak dapat lihat. Risaudin contohnya. Risaudin ada RM600. Ni ada kat bahagian ruangan chat. Awak dapat lihat. Saya ada RM600. Saya derma Palestin RM100. Bagus Risaudin. Awak dapat tak di situ? Jadi Risaudin simpan RM500, RM100 dia derma kepada Palestin. Dapat pahala tak kalau kita menderma ni? Dapat pahala tak kelas? Dapat. Okey. Nanti insyaAllah pulangannya lebih banyak. Allah datangkan pelbagai rezeki tanpa kita sangka. Okey. Awak lihat di sini. Okey, tadi tinggal RM6. Dia beli buku RM30. Jadi RM60 tolak RM30. Tinggal berapa sekarang? 30. Pandai. Okey, jadi 30 ni mestilah awak teringin kan nak beli mainan. Jadi awak boleh beli mainan dengan harga RM30. Andai kata Ustazah, mainan saya tu harganya bukan RM30. Harga yang saya nak beli tu RM10 je mainan saya tu. Okey, kalau mainan awak RM10, awak bahagikanlah contoh. Yang ini umum saja, beli permainan RM30. Jadi kalau harga satu mainan RM10, daripada RM30 ni awak boleh beli berapa mainan? 3 mainan. Satu mainan RM10. Beli lagi 2 mainan yang berharga RM10. Ada tinggal lagi RM10. Beli lagi mainan yang harga
RM20. Semuanya dah RM30. Jumlah tersebut D99. Okey. Alright, awak dapat lihat di sini. Jadi dia ni, cikgu wang ni dia nak tunjuk kepada awak bagaimana awak menguruskan wang yang awak telah pelajari, awak telah dapat. Dia ada perkara penting kalau dapat awak apa yang awak perlu kelas. Pertama, awak perlu SIM. Yang kedua, belanja. Awak perlu tahu apa yang awak belanjakan. Awak perlu rancang. Saya dapat 100, saya nak belanja apa? Okey, fikir dahulu. Okey, daripada RM100 ni, okey RM20 ni saya nak beli contoh, ini contoh. Saya nak beli samyang lah, teringin nak makan samyang. Okey, dah RM20, tinggal lagi RM80. Okey, RM80 ni saya nak beli. Awak kena tahu harga juga, awak lihat kalau pergi supermarket tu lihat. Okey, daripada RM80 ni, takkanlah saya nak beli mainan, mestilah saya ada benda yang berfaedah saya nak beli. Contohnya buku. Saya daripada buku, alat tulis. Saya daripada alat tulis, kertas A4 warna ke apa-apa saja yang bermanfaat untuk awak sebagai student. Okey? Alright. Untuk salib-salib wang ni, dia memang satu page saja. Jadi Ustazah akan beri tugasan kepada awak. Ustazah mahu awak keluarkan buku aktiviti matematik tahun 2. Okey. Keluarkan semua. Okey, dan buat tugasan muka surat. Dia tak nyatakan muka surat kat sini. Tak apa, sekejap. Ustazah, surat 111 kan Ustazah? Ya. 111. Ustazah, Siapa tu? Kenapa minum? Ustazah izinkan saya pergi minum air. Boleh. Mikdad siapa tu? Boleh saya izinkan. Ustaz apa? Ajak. Muka surat 111. Ustazah, saya nak pergi ambil pensel kejap boleh? Ambil pensel, tanda kelas. Buku aktiviti, buku tanda. Buku aktiviti muka surat 111 ni muka surat dia. Okey, tanda macam ni, tanda. Allah. Nampak. Ya, kita tang. Okey. Saya nampak muka surat apa? Muka surat 111. 111 tu macam mana? Ni. Nampak ni. Tanda. Tanda macam ni. Ni 111 bentuknya macam ni. 1. Ni 111. Dah tanda dah kelas? Dah. Okey, bagus. Okey. Belum. Apa ada soalan dia? Ni ada soalan dia. Okey. Hari ni awak belajar tentang celik wang. Betul tak? Belajar tentang celik wang. Okey, awak belajar berkaitan celik wang. Dalam celik wang ni apa yang awak perlu tahu? Ada 2 benda. Yang pertama apa tadi? Bila awak dapat wang, awak perlu apa kelas? Simpan. Pandai. Okey, yang kedua, awak perlu fikir untuk belanja. Bila belanja tu, awak kena pandai bahagikan. Right? Okey, dia mana kat sini? Dia aktiviti 1. Okey, dia kata apa kat situ? Kak, Adi terima hadiah. Murid cemerlang. Dia kata Adi terima hadiah murid cemerlang. RM500. RM500. Dia terima hadiah murid cemerlang. Maksudnya dia ada masuk satu pertandingan. Bukan. Adi ni dia adalah murid, dia merupakan murid cemerlang. Jadi dia dapat hadiah RM500. Jadi dia minta apa? Soalan tu minta bantu Adi, bantu dia. Dia ni merujuk kepada siapa kelas? Merujuk kepada Adi. Dia ni merujuk kepada si Adi ni. Okey. Jadi bantu dia urus wang itu dengan bijak. Alright. Okey. Kita buat lihat di sini. Nampak? Anugerah, murid, cemerlang, ada Ustazah, kemudian ada Adi. Kemudian ada cek. Ini yang mana nilainya RM500. Okey, sekarang Adi ni dia kira.
Sekejap, kelas. Salah tekan ke ni lah. Siapa yang tekan tu? Awak boleh nampak tak? Tak. Nampak saya nampak Ustazah. Okey, boleh nampak dengan jelas nak? Nampak. Semua boleh nampak? Tak. Okey. Alright. Okey. Pandang Ustazah. Okey. Ni ada kat sini. Sekarang ni Adi ni di tengah titik. Okey. Ustazah, saya tak nampak. Siapa tak nampak tu? Saya pun. Sekejap ni kelas. Sekejap. Sekejap. Terakhir semula. Nampak. Okey, nampak dah semua? Okey, Alhamdulillah. Okey. Ni ada kat sini. Adi ni, dia ada, okey sekarang tadi dia dapat hadiah bernilai berapa hadiah yang dia dapat? Dia hadiah bernilai? Ini bernilai berapa? RM500. Okey. Okey, sekarang dia minta awak bantu dia untuk uruskan wang ni dengan bijak. Okey, sekarang yang pertama lihat simpan. Okey, sekarang Adi ni dia rancang dia nak simpan dalam bank. Dia rancang dia nak simpan dalam bank. Okey, daripada RM500 ni, awak rasa Adi ni boleh simpan dalam bank berapa? 300. Okey, bagus. 300. Yang lain? Ah, 200. 200. Okey. Yang lain ada bagi pandangan? 100. 100. Okey. 100 daripada 500 saya simpan 100 pun boleh. Janji ada simpanan. Okey. Okey, contoh Ustazah ambil yang 300 tadi. Okey, daripada 500 boleh simpan dalam bank berapa? 300. Ni contoh ya. Tulis 300 kat situ. Ustazah tak berapa nak cantik sangat lah Ustazah guna ni je. Okey, tulis. Okey, kemudian 500 tolak. Okey, sekarang dia 500. Dia dah simpan. Daripada 500. Tinggal 200. Tinggal berapa? Daripada 500 ni 300. Daripada 500 tu dia simpan dalam bank. So tinggal berapa? Tinggal 200. Okey, sekarang ni 200 tu yang ni dah settle. Jangan, yang maksudnya awal fikirkanlah simpan dalam bank. Sekarang awak kena fikir 1, 2, 3, 4, 5. Daripada 200 tu, okey. Awak lihat dulu, simpan dalam bank. Kemudian, simpan di dalam tabung. Mula-mula, ingat dulu perkataan simpan ni dulu. Simpan, tengok. Simpan. Ni yang penting. Okey, daripada 200. Nak simpan dalam tabung berapa? RM50. RM50. Lagi siapa yang cakap? RM50. Tiket yang simpan dalam tabung. Okey, boleh. Okey, awak boleh letak berapa je harga yang awak nak letak? 50. Boleh letak 50 pun boleh. Okey, 50 korang. Okey, letak 50. Simpan dalam tabung 50. Kalau Ustazah, saya tak setuju lah dengan Ustazah. Kalau saya lah. Saya nak simpan dalam tabung ni, saya nak simpan 100. Saya tak naklah simpan yang perlu. Boleh. Boleh ikut awak. Kalau nak letak 100 pun boleh. Ya, siapa pencet tadi saya Saya 50. Okey, dah letak contoh dah letak RM50. Okey, tadi ada RM200. Daripada 200 tu, RM50 telah dimasukkan ke dalam tabung. Tinggal berapa? Tinggal 200 tolak RM50. Tinggal? RM150. Okey, daripada 150. Awak nak buat apa? Okey. belanja kawan makan. Okey, belanja kawan makan nak bagi berapa? 20. Bagusnya awak. RM10 tu nak belanja apa? RM5 je lah. Donat murah. Donat murah. Donat pun RM1. Baguslah awak ni. Awak nak belanja kawan awak berapa orang?
Baguslah awak. RM20 bagus. Belanja kawan RM20. Okey. Nak belanja makan apa? Donat. 50. 50 banyak sangat. 20 je lah. Okey, RM20. Okey. Tadi dah RM150. Dah tinggal RM150. Tolak RM20 tinggal berapa? Tinggal 100. Tinggal RM130. Tinggal RM130. Okey, nak derma tabung bencana berapa? 50. Masya Allah, baguslah. 60. Berapa? 50? 50. 60 lah. 60. Okey. 60. Okey. Berapa yang awak nak dermakan? 50? Okey, 50. Ya, tulis RM50 kat sini. Bagus derma. Banyak ni RM10 ni, bagus. Okey, kalau kita derma banyak, insyaAllah awak akan bagi lebih banyak kat kita. Okey, tadi dah RM130. Kemudian daripada RM130 tu awak derma ke tabung bencana RM50. Jadi RM130 tolak RM50 berapa? Berapa? 80. 10 ringgit. Tinggal sikit je ni. Tinggal RM80. Okey, sekarang tinggal RM80. Sekarang dah tinggal RM80. Okey. Daripada RM80 ni awak perlu fikir dua benda ni awak nak buat apa? Okey, sekarang awak fikir. RM30 buat beli mainan. Siapa nak beli mainan tu? Okey, tulis kat sini beli mainan. Tulis. Beli mainan. Saya kata sangat macam Ustazah. Tulis beli mainan. Beli macam ni je beli mainan. Tulis beli. Awak kena fikir dulu. Nak buat apa kat dua perkara ni? Beli mainan. Beli mainan dan buat apa lagi satu ni? Buku. Anak yatim. Jadi tadi awak dah derma tabung bencana ni. Nak derma lagi? Bagus. Boleh. Kalau nak derma lagi. Ustazah, saya tak naklah derma dekat satu je Ustazah. Saya nak derma banyak. Boleh. Kalau awak nak derma banyak pun boleh. Siapa nak derma anak yatim tu? Saya. Kalau awak nak derma anak yatim, awak tulis kat sini. Derma anak yatim. Kalau ada, Ustazah, saya dah buat dah kebaikan. Saya nak juga beli mainan. Saya nak juga ada hiburan dekat saya juga nak beli mainan. Boleh. Kalau kamu tak permainan pun boleh kat sini. Tulis beli permainan. Beli mainan dah. Contoh, Ustazah saya nak beli buku. Ustazah saya nak sinilah nak beli buku. Dah boleh tu beli buku kat sini. Kalau nak beli derma. Boleh Mainan 30. Tulis derma anak yatim. Tulis. Macam mana je derma? Tulis derma. Derma anak yatim. Baguslah awak ni. Bagus sangat. Awak jangan tengok Susan Sazan tak berapa nak cantik sangat dalam ni. Tulis derma anak yatim. Awak tulis. Dah. Okey, tadi tinggal berapa ringgit je? 80. Mainan 10 ringgit. Okey, sekarang Beli daripada mainan RM10. mainan apa je dapat RM10? 20 ringgit mainan. 30 30 ringgit mainan. Ya, Derma saya anak yatim lembutnya 30 suara. ringgit. Saya ke? RM60. Ya ke? Siapa tu? Auni ke? Cahaya Kisha. Okey, saya dengar tak suara Ustazah sekarang? Yang lain dengar suara Ustazah tak? Dengar. Saya awak dengar tak suara Ustazah? Sebab headphone awak tu dia punya wire tu awak pusing-pusing kan? Dengar. Awak connect dengan apa tu? Tab ke laptop tu? Dengar tak? Dah dengar dah suara Ustazah?
Okey, alright. Okey kelas. Sekarang RM80. Daripada RM80 ni awak kena pandai. Pandai bahagikan. 30. Beli mainan berapa? Mainan 30. Beli mainan 30. Okey, beli mainan 20. Dapat RM80 ni. 50 tinggal 50. Okey, beli ni awak kena bahagikan RM80 ni, bahagikan kat sini. Tinggal Derma berapa? anak yatim 50. Pandai. Derma anak yatim 50 lah. 50. Okey. Jadi awak dapat lihat tak dekat sini? Jadi habis kat sini 30 tambah 50 RM80. RM80 tambah 20 100. 100 tambah 50 150. 150 tambah 50 200. Jadi awak dapat lihat tak di sini? Awak dapat lihat tak? Siapa nama tadi? Siapa nama dia tadi? Adi ya? Adi ni daripada RM500 ni dia dah simpan duit RM300 dah simpan dekat dalam bank. Kemudian RM50 RM100 dah simpan kat dalam bank. Dah selamat dalam bank. Tinggal 200. Tinggal 200. Maaf Ustazah, 300 simpan dalam bank, tinggal 200. Daripada 200 ni, Adi ni boleh buat pelbagai benda. Boleh buat pelbagai perkara dengan beli mainan, derma anak yatim, simpan dalam tabung, derma tabung bencana, belanja kawan makan. Awak dapat lihat tak? Nampak tak duit tu dihalakan ke mana? Awak boleh lihat sekarang? Nampak kan? Okey. Jadi, andai kata kalau awak diberi duit, tak perlu tunggu sampai RM100. Contoh, awak dapat duit RM50. Saya dapat duit raya daripada papa saya RM50. Daripada RM50 tu awak dah boleh rancang. Daripada RM50 ni saya nak simpan. Saya nak simpan lah Ustazah. RM10 masuk dalam tabung simpanan saya. RM10 nak beli buku. Nampak tak? Kat situ awak dah boleh rancang. Okey? Jadi kat sini soalan dia tanya, berapakah jumlah wang yang disimpan? Berapa jumlah wang yang disimpan tadi? Salam mak dulu. Apa? Ya? Boleh. 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 Okey. Saya izinkan. Okey, jadi berapakah jumlah wang yang disimpan? Dia kasih berapa yang disimpan? 300. Okey, dia simpan dalam bank 300. Kemudian dia simpan lagi dekat dalam tabung 350. Pandai RM50. Jadi RM350. Okey. Jadi awak tulis kat sini RM berapa? RM350. Dia disebut berapakah jumlah wang yang disimpan. Maksudnya dia simpan wang tersebut. Dia tak gunakan wang tersebut. Dia tak belanjakan wang tersebut. Okey. Berapakah jumlah wang yang dibelanjakan? Berapa? Daripada RM500 ni tolak dengan, tadi ada RM500, awak tolak dengan RM350. Tinggal berapa? 150. 100. Banyak. Okey. 500 tolak dengan berapa tadi? 350 kan? Okey, tolak 350. Okey. 500 ni duit yang dapat hadiah. RM350 ni duit yang disimpan, iaitu dekat dalam bank dan juga kat tabung. Okey. Sifar tak Sifar? Okey, Sifar boleh tak tolak 5? Tak boleh. Boleh. Yang sebelah tinggal 4. Tinggal 4. 4 ya. Yang ni 10. 10 tolak 5? 5. Jadi tinggal 4 tolak 3? 4 tolak 3, 1. Jadi wang yang dibelanjakan adalah RM150. Tulis kat situ RM150. Ustazah tahu apa cantik sangat lah. 150 ni sudah betulkan balik. Macam ni. Okey.
Yang ni Ustazah nak awak jawab. Jawapan masing-masing. Adakah Adi bijak berbelanja? Bijak tak dia berbelanja? Bijak. Bijak kan? Nampak tak dia simpan wang banyak, 300.5. Dia belanja 150. Dari 150 ni dia boleh buat macam-macam. Okay, mengapa? Dia tanya mengapa. So awak tulislah bijak. Tulis kat sini bijak. Okay, kemudian nyatakan sebab mengapa dia bijak. Tak dulu koma kat sini, cuma nyatakan sebab dia. Okay, boleh kelas? Okey. Alright, okay. Itu saja topik kita pada hari ini. Jadi saudara awak dapat takkan? Ya, tugasan. Ya, siapa tu? Yang bawah tadi tu kena buat. Yang ni ke? Si ni? Kena buat. Okey, dia tanya ada. Yang garis-garis kat bawah tu. Garis tak payah. Ni saja contoh je. Ni. Yang garis-garis ni kena lah. Yang ni. Awak tulis. Okey. Mula soalan dia tanya, adakah dia bijak dia belanja? Bijak kan? Dia bijak berbelanja. Okey, kemudian dia minta nyatakan sebab. Dia tanya mengapa. Kalau awak tanya, awak cakap, Ustazah Adi ni bijak berbelanja. Mengapa dia bijak berbelanja? Sebab dia dapat bahagikan wang dia pada simpanan dan juga perbelanjaan. Dari segi perbelanjaan tu dia mampu bahagikan kepada yang bermanfaat, perkara yang bermanfaat. Jadi awak nyatakan sebab kat sini. Alright? Okey, ni awak kena siapkan ke kelas. Awak tulis nyatakan sebab. Kita tengok masing-masing apa sebab dia. Tulis dulu. Adakah Adi bijak berbelanja? Bijak. Tulis bijak. Mengapa? Okey. Jawapannya ada dua. Adakah bijak berbelanja? Tidak atau bijak? Istilah bijak. Okey kelas. Itu saja kelas kita pada pagi ini. Okey, jadi sebelum tamatkan kelas, awak semua ada apa-apa persoalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, jadi kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Okey, semua tanda tangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa Illallazina amanu salihati wa Okey, terima kasih kelas untuk hari ini. Jumpa lagi esok Terima hari. kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye, Mikdam.